Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih kepada semua media yang hadir pada hari ini. Saya Fadli Umar Abdul Muda, Ketua Pemuda Amanah, dan bersama saya Saudara Zubair, Naib Pemuda Amanah, dan Saudara Abbas Alami, Pengarah Administrasi Pemuda Amanah, dan Saudara Amatan, Pengarah Ekonomi Pemuda Amanah. Jadi hari ini kita buat sidang media sebagai menyambut usaha yang sedang digerakkan oleh sekumpulan anak muda, beberapa NGO dan disertai dengan parti politik dalam membawa isu terhadap Ketua Suruhanjaya SPRM, Sri Azam Baki, iaitu satu demonstrasi aman yang akan diadakan pada 22 bulan 1 2022 pada hari Sabtu di Sogo. Baru diumumkan oleh Jawatankuasa bertindak demonstrasi tanpa azam baki, iaitu demo yang akan diadakan di Sogo pada hari Sabtu ini. Jadi sidang media ini adalah diadakan pertamanya ialah Pemuda Amanah Nasional dan Peguam Muda Amanah menyokong penuh demonstrasi aman tangkap azam baki rombak SPRM yang akan dianjurkan hari Sabtu ini 22 Januari di Sogo oleh kumpulan anak muda dan dijamin di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu kebebasan untuk berhimpun. Kami bukan sahaja menyatakan komitmen untuk memulasi seramai mungkin pemuda amanah ke Sogo, tetapi kami juga menyatakan komitmen bahawa untuk hari Sabtu ini kita akan menyediakan sekurang-kurangnya 10 peguam untuk memulasikan ke demonstrasi aman tersebut. Okay. Jadi kami akan sediakan sekurang-kurangnya 10 hingga ke 20 peguam yang akan menyertai dan memerhatikan demonstrasi tersebut. Peguam ini akan menjadi pemerhati dan untuk memastikan tiada sebarang tindakan yang melanggar undang-undang serta demonstrasi aman ini dapat dijalankan dengan teratur, aman dan mengikut SOP yang ditetapkan. Bahkan kami juga mengambil maklum bahawa tindakan intimidasi telah pun dimulakan. Kami dimaklumkan bahawa intimidasi telah pun dimulakan. Saudara Adam Adli telah pun dipanggil untuk siasatan polis pada hari Khamis ini. Jadi untuk itu, Peguam Muda Amanah menawarkan khidmat guaman secara pro bono kepada mana-mana anak muda, tidak kira penganjur maupun mereka yang hanya menyebarkan apa-apa poster. Ini kita ambil seperti sebelum ini ada kalangan anak muda yang menyebarkan poster sahaja pun dipanggil disiasat oleh polis dan pelbagai intimidasi lain. Maka kita dekat Peguam Muda Amanah menawarkan khidmat secara pro bono. Pemuda Amanah juga mengumumkan akan mengadakan satu pentas pemuda pada malam sebelum demonstrasi aman tangkap azam baki yang akan mengumpulkan wakil dari setiap sayap pemuda parti Pakatan Harapan selain wakil dari Jawatankuasa bertindak tangkap azam baki. Sekian. Itu sedikit pernyataan media Pemuda Amanah Nasional dan Peguam Muda Amanah. Terima kasih dari rumah dan yang hari kita pada semalam tingkat Parlimen Amerika telah mengadakan satu demonstrasi di hadapan Jabatan Perdana Menteri untuk telah berhubung dengan pengesahkan memorandum yang disahkan sendiri oleh Timbalan Presiden Datuk Seri Sabuddin Ayub, Naib Presiden Datuk Mahfuz Omar dan juga beberapa pimpinan Jawatankuasa Pimpinan Amanah tingkat nasional. Dan antara kandungan utama memorandum tersebut adalah untuk digesa supaya dilakukan siasatan yang bebas terhadap Datuk Seri Azam Baki, dan juga sementara proses siasatan tersebut minta supaya disehatkan Datuk Seri Azam Baki sehingga hasil siasatan diperoleh. Dan dalam bentuk tempoh dekat nanti, dalam difahamkan pada 20 hari bulan lagi, saya akan adakan satu sesi penyerahan memorandum juga kepada ahli Parlimen di Parlimen Malaysia, insyaAllah pada pagi. Dan kita menjadi tinggi prinsip integriti dan ketulusan tingkat amanah
dan kita harapkan bahawa kerajaan Keluarga Malaysia yang dikatakan oleh Perdana Menteri telah mencapai tahap kepuasan lebih daripada 90%, dapat betul-betul membuktikan bahawa kerajaan Malaysia ini sebenarnya tidak terpalit dengan segala bentuk salah laku, baik di kalangan sejawat awam maupun dalam barisan ahli kabinet yang membarisi kabinet kerajaan Malaysia. Kita menggesa pihak kerajaan, terutamanya Perdana Menteri, untuk segera bertindak tegas agar memastikan bahawa keadilan bukan sahaja dilakukan, malah dilihat dilakukan dalam konteks SPRM ini. Jadi saya rasa mungkin itu sebentar yang mungkin boleh saya sentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman media yang sudi menampakkan masa pada ini waktu NICT Timur dari dapat menampakkan masa bersama kita pagi ini. Seperti yang telah dinyatakan oleh kedua sahabat saya tadi, Pemuda Amanah komited untuk bersama mencarikan satu himpunan yang akan diadakan pada 22 Januari di Sogo. Dan himpunan ini khusus dalam isu seperti yang kita tahu semua berkenaan dengan isu Ketua Pusatjaya SPRM Malaysia yang mengakui sendiri yang dia mempunyai saham nilai jutaan ringgit dan kata dia lah digunakan oleh ahli. Kepentingan himpunan ini kepada orang muda kerana SPRM ini Suruhanjaya rasuah ini adalah tugas dia adalah untuk membasmi rasuah, melawan rasuah ataupun melawan penyalahgunaan kuasa. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini bukan satu fitnah, tetapi ini diakui sendiri oleh Ketua Pusatjaya SPRM sendiri yang mengakui bahawa dia mempunyai saham jutaan ini. Jadi memang keluarga Malaysia sekarang jadi keluarga 69, ya, tunggal terbalik dah. Dan kita dah tahu dah kalau UMNO Barisan Nasional ini memang terkenal dengan masalah pengurusan dana awam ini. Sebelum ini kita dikejutkan ketika sebelum 2014 dengan 1MDB berbilion ringgit. Dan hari ini memanglah kalau ikutkan tidak pelik dengan perangai UMNO Barisan Nasional ini. Tetapi kita sebagai orang muda, kita sayang pada negara kita. Apa nak jadi pada negara kita kalau orang nombor satu SPRM sendiri pun tidak boleh mengikut segala peraturan yang ada dalam negara kita, dalam undang-undang negara kita. Macam mana kes-kes yang lain. Dan akhirnya besok negara kita akan dipandang serong. Dan hari ini pun, kalau kita tengok daripada ulasan-ulasan luar negara, Presiden Jokowi sebagai contoh, saya lihat satu klip video dia seolah-olah memperlekehkan negara kita Malaysia. Sebab apa? Kerana kita mempunyai kerajaan, satu tidak mempunyai keabsahan, tidak ada mandat rakyat. Yang kedua, pemimpin-pemimpin kita terpalit dengan isu-isu melibatkan rasuah, penggunaan kuasa dan sebagainya. Justru Pemuda Amanah Nasional, juga membantu semua pemuda amanah satu Malaysia ini, kami komited untuk bersama menjayakan satu himpunan ini khusus tentang isu Tan Sri Azam Baki ini. Dan kita minta supaya Tan Sri Azam Baki sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab agar meletakkan jawatan sekurang-kurangnya mengambil cuti supaya siasatan dapat dilakukan dengan baik. Jangan bergaya di pintu istana lagi. Istana tidak terlibat dalam isu-isu begini. Dan masa yang sama kami Pemuda Amanah memohon ke bawah duli tuanku. Kami pun dah menghantar memorandum ke bawah duli tuanku. Lebih kurang 2 minggu lepas kita hantar. Kita mohon supaya ke bawah duli tuanku berilah sepatah dua komen, respon tentang isu ini. Kerana kami orang muda sangat besar dengan apa yang berlaku pada negara kita pada hari ini, terutama dalam isu KPSPM. Bagi saya mewakili mobilisasi Pemuda Amanah Nasional, InsyaAllah kita gerakkan pemuda di seluruh Malaysia untuk turun pada 22 hari bulan Januari ini. Kami anggarkan dan amanah saja lebih kurang 1,000 orang pemuda, insyaAllah. Walaupun semalam kita menghantar memorandum di Jabat JPM, kehadiran lebih kurang 70-80 orang kerana hari kerja. Tapi hari ini kita merayakan demonstrasi ini seolah macam satu perayaan, ya, perayaan demokrasi.
dan kami menganggarkan daripada pemuda amanah sendiri, satu Malaysia kita akan mobiliskan lebih kurang 1,000 orang untuk turun ke perhimpunan penduduk negara ini. Berkenaan dengan SOP, kita mewajibkan kepada semua peserta, khususnya kepada pemuda amanah dan peserta-peserta demonstrasi untuk menjaga SOP, terutama memakai face mask, menjaga perjalanan sosial, dan saya berkeyakinan seperti mana yang dimaklumkan sudah pada rumah tadi, kita telah menyediakan sebilangan peguam-peguam muda. Saya fahamkan 20 orang telah pun menghantar nama kepada sudah pada rumah, dan kita pastikan peguam-peguam kita akan sentiasa mengawal dan memerhatikan jika berlaku apa-apa tindakan-tindakan yang negatif, kita minta tidak berlaku lah, dan kita minta kerjasama yang baik dari pihak Polis Daerah Malaysia, kerana ini adalah dijamin oleh perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, dan kita mohon supaya perhimpunan ini dapat berjalan dengan lancar, khusus untuk negara kita Malaysia. Ini bukan soal partian, ini bukan soal individu, tapi ini adalah soal negara kita Malaysia yang kita sayangi, dan kami orang muda adalah akan mewarisi negara ini, dan kami tidak mahu mewarisi negara yang rosak, kami tidak mahu mewarisi negara yang bobrok, kami tidak mahu mewarisi negara yang penuh dengan rasuah, kerana pada zaman kami nanti insya-Allah kami mahu Malaysia ini lebih maju daripada apa yang ada pada sekarang. Sebab itu saya mohon kepada semua yang ada yang menonton dan baca news ini, orang muda turun beramai-ramai, jangan risau, kerana ini adalah hak kita, dijamin di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Kita tu beramai-ramai menunjukkan bahawa kita tidak selesa dan tidak bersetuju dengan apa yang berlaku kepada negara kita pada hari ini, khususnya tentang isu yang berlaku kepada Ketua Ketua SPRM Malaysia. Dan juga pada mana-mana pihak lah yang nak buat baju t-shirt ke, atau nak buat flyers ke, nak buat apa tentang promosi tentang program ini, kalau dipati dia ada tindakan dan sebagainya, seperti mana yang berlaku pada nanti dipanggil untuk soal siasat, kami pemuda amanah, iaitu daripada peguam pemuda amanah, bersedia untuk memberi khidmat secara percuma kepada mereka-mereka yang diambil tindakan yang saya rasa hanya sebagai satu pengambilan kenyataan sajalah, tidak lebih daripada itu. Dan saya mengharapkan kerjasama yang baik daripada Polis Daerah Malaysia agar perhimpunan yang dijamin di bawah Perlembagaan Malaysia ini, Perlembagaan Persekutuan ini dapat berjalan dengan baik. Dan kita tidak mahu berlaku insiden ganas, insiden provokasi yang buruk dan sebagainya. Ini adalah perhimpunan aman. Saya tegaskan sekali, dengan perhimpunan aman menyuarakan suara rakyat, suara orang muda tentang isu, khususnya isu Ketua SPRM yang mengaku sendiri yang dia punya saham menilai kita hari ini. Dan juga bersama dengan kita, insyaAllah pada bulan ini adalah semua pemuda saya Parti Pakatan Harapan, dan juga saya parti daripada pihak parti-parti Blok Pembangkang. Saya difahamkan berjuang kepada muda, warisan, APO, PSN ini pun, Parti Sosialis Malaysia pun akan bersama, dan ini satu gerakan yang anak muda yang akan besar juga. Dan ayuh turun kepada semua anak muda, kita sayangkan negara kita tidak mahu isu-isu begini berlarutan, dan pastinya kita mohon agar ada satu tindakan yang dibuat dari peringkat Perdana Menteri berkenaan isu ini, dan kita tidak mahulah isu ini dipanjangkan lagi, dan sekolah untuk lihatkan Azam Baki sekurang-kurangnya cutikan dia daripada berkhidmat sebagai KP SPRM. Itu sedikitlah. Dan masa yang sama kita mohon juga lah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri agar melihat isu ini secara literal. Macam yang lepas lah wartawan tanya kepada dia, yang isu ini dia kata dia divert pula pada 5A. Itu tak ada kena-mengena sebenarnya. Yang kita fokuskan tentang isu hari ini tentang KPSPRM, tak perlu divert kepada orang lain. Sepatutnya sebagai Perdana Menteri yang katanya merhatikan keluarga Malaysia, dia perlu merhatikan pandangan dan juga perlu mengambil tindakan, kerana ini bukan fitnah, ini bukan tuduhan daripada kita, ini pengakuan sendiri daripada Tan Sri Azam Baki. Sudah cukup, saya rasa Datuk Seri Sabri sebagai Menteri untuk mengambil tindakan tentang Tan Sri Azam Baki. Allah. Kalau ada soalan.
ditekankan dari segi undang-undang itu sendiri sebagaimana yang disebut tadi, perhimpunan freedom of expression, freedom of participation, freedom of assembly are things ataupun hak-hak yang dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, khususnya perkara 10. Jadi itu adalah antara sebab mengapa peguam muda amanah bertindak ataupun bersetuju untuk bersama dalam gerakan rakyat ini, iaitu kita mahukan kebebasan ini dijamin dan khususnya ini adalah isu rakyat, isu bukan isu berkaitan politik tetapi isu kepentingan dan integriti yang mana akan merosakkan nama baik Malaysia dan akan memberikan nama buruk ataupun reputasi buruk kepada Malaysia sekiranya perkara ini tidak ditangani dengan baik. Jadi walaupun bagi saya ataupun bagi mereka yang mengamalkan undang-undang, ia adalah satu jaminan di bawah Perlembagaan Persekutuan yang mana disebut juga sebagai apa-apa undang-undang yang melanggar Perlembagaan Persekutuan itu adalah tidak boleh dipertahankan dan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara ini adalah dijamin di bawah dan diatur di dalam Perlembagaan Persekutuan sendiri. Jadi perkara 10 perlu dijamin, perlu diberi perhatian dan perlu dihormati lebih-lebih oleh kerajaan Malaysia yang menyebutkan ia sebagai sebuah kerajaan keluarga Malaysia. Jadi bagi saya anak-anak muda mahu berpartisipasi, mahu mengekspresikan rasa marah mereka pada apa yang dilakukan hari ini. Jadi perkara 10 perlu dijamin oleh kerajaan keluarga Malaysia. Selain daripada itu, mungkin saya juga nak sentuh berkenaan dengan komen Azam Baki menyatakan bahawa dia tidak boleh diletakkan jawatan ataupun kerana dilantik oleh Yang Tuan Agong. Bagi saya Seksyen 5 Akta SPRM itu menunjukkan bahawa Perdana Menteri atas nasihat Perdana Menteri Yang Tuan Agong melantik KP SPRM tersebut, maka kita mendesak bagaimana yang dilakukan semalam supaya Datuk Seri Ismail Sabri mengambil tindakan. Beliau boleh menasihat Yang Tuan Agong di bawah Seksyen 5 Akta SPRM sekiranya beliau berpendapat bahawa ada mana-mana individu lain yang boleh dilantik sebagai ketua SPRM yang baru. Jadi bagi saya yang mengamalkan undang-undang, kita melihat bahawa komen daripada Tan Sri Azam Baki itu sebagai satu perkara yang tidak bertepatan dengan undang-undang dan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri patutnya boleh bertindak, tapi beliau gagal ataupun refuse or neglected untuk bertindak di bawah kuasa beliau. Ini slogan ni menuju demo tangkap Azam Baki. Kenapa tangkap Azam Baki? Tangkap Azam Baki sebab kita nak menyatakan bahawa apa yang Azam Baki lakukan itu adalah menyalahi undang-undang dan walaupun mungkin ia bukanlah satu criminal charge, tapi apa yang kita menyatakan bahawa Azam Baki itu perlu digugurkan dan sebagai satu slogan menjelas bahawa apa yang Azam Baki lakukan ialah bertentangan dengan undang-undang. Itu adalah satu nama yang diberikan oleh Datuk Kassim Tidaklah. Kita menyambut dekat pemuda amanah menyambut apa yang dilakukan oleh Datuk Kassim Tidak demo tangkap Azam Baki. Itu usul untuk PRM lah kot. Ya betul. Azam Baki yang tidak nak tangkap. Tapi sebenarnya dalam usul Azam Baki ni, dia sebenarnya bagi kami lah, kemudian kami melihat bukan Azam Baki itu sendiri, tetapi isu Azam Baki ini menunjukkan bahawasanya berlaku kepincangan dalam negara. Dia punya ikon adalah Azam Baki, ya. Big dia. Membantu kuasa, tetapi dia sendiri mengakui dia ada jutaan saham, guna-guna kawin adik dan sebagainya lah. Azam Baki adalah simbol kepada masalah yang berada dalam negara kita yang menyebabkan negara luar memandang negara Malaysia ini sebagai sebuah negara yang bukan lagi sebuah negara yang hebat, tapi negara yang penuh dengan masalah dalam negara kita. Jadi Azam Baki adalah simbol kepada kerosakan yang berlaku dalam
negara kita Malaysia pada hari ini. Sebab itu, kalau dapat rehatkan Azam Baki, dapat tangkap Azam Baki, kita mahukan satu sesuatu yang adil kepada Azam Baki juga. Kita tak maulah sembrono gitu ditinggalkan pada dia. Tapi lakukanlah keadilan atas dia, berilah keadilan kepada dia seperti mana yang berlaku kat Dato' Sri Najib atas isu 1MDB dan SRC yang menampakkan kita mahukan ketika itu kita mahukan Dato' Sri Najib ditangkap dan hari ini dia diadili di mahkamah dan terbukti bersalah. Begitu juga lah dengan Tan Azam Baki, kita mahu dia diadili di segi undang-undang dan dia tidak terlepas daripada tindakan undang di Malaysia ini walaupun dia seorang Ketua Suruhanjaya SPRM dan negara kita. Soalan lain? Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang ada pada hari ini. Ada banyak. InsyaAllah berjumpa 20 hari bulan kita di Parlimen pula. Ya, lepas kita ada satu lagi flash mob di Parlimen pagi, pukul 9 pagi. Dan kita nak hantar memorandum tentunya pada ahli Parlimen kita di Parlimen. Kita betapa seriusnya kita lihat isu SPRM, isu Azam Baki ini dan kemudian disusuli oleh sebelum satu lagi isu iaitu berkenaan dengan tindakan Parlimen untuk tidak membincangkan isu berkenaan Azam Baki di Parlimen pada sepatutnya 19 Januari esok. Tetapi bertindak untuk tidak membincangkan isu berkenaan Azam Baki ini ke satu disgrace for us. Patutnya perkara ini dibincangkan di Parlimen untuk kita mendapatkan keadilan dan melihat apa yang sebenarnya berlaku di berkenaan dengan Azam Baki. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan tidak komited. Kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri gagal untuk melakukan tata urus yang baik dan membiarkan isu Azam Baki terus menjadi gawai ataupun tanda tanya dan merosakkan nama baik Malaysia. Terima kasih. Okay. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.